Kita meyakini bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah akhirul anbiya, khatimul anbiya wal mursalin. Bukan hanya semata-mata pengakhiran bagi Nabi sahaja, ataupun bukan semata-mata pengakhiran bagi Rasul sahaja. Berbeza dengan sebahagian kelompok yang sesat, yang terkeluar daripada ahli sunnah, bahkan terkeluar daripada Islam, seperti golongan-golongan Qadiani, golongan Ahmad Qadiani pada India sana, yang mana mereka meyakini bahawasanya Rasul itu memang dah Nabi Muhammad, berbeza dengan Nabi, lalu dia mengaku sebagai Nabi. Jadi golongan ini dinamakan sebagai golongan Ahmadiyah. Digunakan, bukan tarikat Ahmadiyah, itu jangan silap pula, keliru. Dinamakan juga sebagai golongan Qadiani. Dinamakan juga yang terkini ialah Ahmadi. Jadinya golongan ini bukan terkeluar daripada Ahlussunnah saja, bahkan dia terkeluar daripada Islam. Oleh kerana itulah fatwa Selangor mengeluarkan fatwa Selangor, Jabatan Mufti Selangor mengeluarkan fatwa Qadiani terkeluar daripada Islam. Jadi bila dah ada fatwa terkeluarnya Qadiani daripada Islam, apa yang berlaku selepas daripada itu, iaitulah Majlis Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor, bila dia buat penguatkuasaan, penangkapan dan sebagainya, lalu buat mahkamah, dibidas oleh golongan Qadiani, masuk mahkamah. Selepas daripada itu mereka menggunakan apa dia? Menggunakan klausa fatwa yang mengatakan bila Qadiani terkeluar daripada Islam, maka Jabatan Agama Islam Selangor tidak boleh mengambil tindakan kepada golongan-golongan tersebut. Itu. Jadi kalau mereka buat apa benda pun, Jabatan Agama tak ada kuasa. Jadi apa yang bahaya selepas daripada itu pula? Mengenai IC, kad pengenalan mereka. Apa sebab daripada kad pengenalan? Iaitulah nanti perkahwinan mereka. Anak-anak mereka yang mana mengikut ajaran Qadiani, bagaimana pula nanti masalah pernikahan? Bagaimana pula dengan pengemumian ke bumi mereka dan sebagainya? Ni maknanya perlulah suatu pemurnian dalam undang-undang Malaysia ini, dalam masalah ni sepatutnya kena selesaikan. Jadi fatwa dah bagus dah, mana dah terkeluarkan Qadiani daripada Islam, tapi selepas daripada itu pula Jabatan Agama Islam tak boleh ambil tindakan sebab mereka bukan Islam lagi dah. Lanjutan daripada itu pula pewarisan, pewaris dah tak boleh dah. Jadi golongan-golongan Qadiani ini menyatakan bahawasanya, golongan Qadiani, mereka mengatakan bahawasanya Rasul dah dah ada dah pengakhiran dia, itulah Nabi Muhammad, yang boleh lagi ada, yang boleh ada lagi selepas daripada Nabi Muhammad ialah Nabi-Nabi. Lalu itu yang Qadiani mengaku sebagai Nabi. Sedangkan kita berpegang bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah pengakhiran bagi Nabi-Nabi dan juga pengakhiran bagi Rasul-Rasul. Dah tak ada Nabi lagi selepas daripada Nabi Muhammad. Sesiapa yang mendakwakan dirinya Nabi. Nabi apa? Rasul Kahar atau Rasul Kahar. Dia mengaku Nabi atau Rasul. Rasul Kahar tu antara bila ditanya kepada Rasul Kahar, bagaimana kamu boleh mendakwa kamu sebagai Rasul? Lalu dibawakan ayat Al-Quran. Dibawakan ayat Al-Quran, lalas ayat Al-Quran itu ditujukan pada diri dia. Sedangkan dalam ayat Al-Quran itu ditujukan kepada anta. Jadi dia rasa yang Allah Ta'ala tujukan kepada diri dia sebagai Rasul. Semua orang jadi Rasul macam tu setiap kali baca Quran. Semua jadi Rasul, bukan Kahar lagi jadi Rasul. Baik Nabi yang berkendiri, kendiri artinya bersendiri. Maknanya dia sebagai Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala lantik dia sebagai
Nabi untuk dirinya sendiri, itu nama sebagai perkendiri, atau Nabi untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya selepas daripada kewafatan Nabi, kalau ada orang mendakwa sebagai dirinya sendiri, dia sebagai Nabi yang bukan lanjutan daripada Nabi sebelumnya, ataupun dia mengatakan dia adalah Nabi yang menjalankan syariat Nabi Muhammad, seperti Ghulam Ahmad ni, Qadiani, maka orang itu pembohong, dusta dan wajib, dan yang wajib dilawan, wajib kita banteras. Ni golongan Ahmadi ni dia mengatakan apa yang terbaru ni? Dia mengatakan Kaabah itu bukanlah sebenarnya berada di Mekah. Kaabah itu berada di Petra ke apa dah. Kemudian kalender hijrah telah diselewengkan. Ini manusia tak ada akal fikiran ni sebenarnya. Tak ada akal fikiran. Benda tu, perkara-perkara tersebut perkara yang mutawatir. Mutawatir macam mana? Kita nak ambil sumber maklumat ni, dia ada kaedah disiplin dia. Dia tak boleh macam bagaimana kita nak tahu cerita hantu-hantu ni, hantu toyol, hantu gaya, tak ada. Tak boleh bukan begitu. Nak mengambilkan data, nak mengambilkan sumber maklumat, dia mesti sumber tersebut yang dipercayai. Bagaimanakah antara sumber yang dipercayai? Ialah khabar yang benar. Antara khabar yang benar itulah khabar mutawatir. Khabar mutawatir ini ialah perkhabaran yang tak munasabah. Akal kita mengatakan perkara itu mustahil, dusta. Setiap kali diorang balik daripada Mekah, diorang kata Kaabah di sana. Setiap kali mereka balik pada Mekah, mereka mengatakan Kaabah di sana. Tak ada orang pun mengatakan Kaabah tak ada di Mekah. Semua orang mengatakan Kaabah di Mekah, bahkan turun-temurun secara mutawatir. Bukan sekadar mulut ke mulut saja, bahkan dengan penulisan-penulisan. Itu mutawatir tu. Bukan sekadar daripada kepada ketika Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad sekalipun, dengan berbagai-bagai sumber yang mustahil sumber tadi adalah dusta. Sebagaimana yang kita tahu, mutawatirnya bulan itu atas kepala. Kalaulah kita ni buta sekalipun, kita tak nampak bulan, tapi dah keliling kita mutawatir, artinya dah semua orang mengatakan bulan itu di waktu malam, nampak di waktu malam. Itulah perkhabaran yang dipercayai. Begitulah juga dengan Kaabah berada di Mekah. Begitulah juga dengan tarikh hijrah. Orang dah ada punya kitab-kitab tarikh, tahun berapa. Kalau berlakunya penyelewengan tarikh hijrah, maka perkara itu adalah perkara yang mustahil. Datang pula geng-geng ni, dia mengatakan Kaabah sebenarnya bukanlah berada di Mekah. Mungkin Kaabah di belakang rumah dia kot. Dulu kecil-kecil kita dengar apa dia? Ajaran Tasim buat haji kat mana? Kat Penang Kat mana dulu?